Kita sambung pengajian Mukhtasar Sahih Bukhari, iaitu ringkasan Sahih Bukhari, iaitu kita dah lama masuk babul ilm. Sebelum ni kita bincangkan tentang bab keimanan. Kita dah habis dah bab itu. Dan kali ini kita masuk babul ilm, iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang ilmu ataupun proses ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurnian daripada Allah. Dengan izinnya pada malam ini kita berkumpul di rumah Allah untuk kita menggarap rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unu ma fiha, illa dzikrullahi wa ma walahu, wa 'alimun aw muta'allimun." Hadis yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat dan isi kandungannya juga dilaknat, melainkan zikrullah dan apa saja yang menjurus kepadanya, dan orang yang alim atau orang yang belajar. Pendeknya hadis ni tuan-tuan. Hadis ni nak cerita tentang kita duduk belajar ni tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ini, kita termasuk dalam lingkungan rahmat Allah. Orang yang belajar, muta'allim, Nabi kata, termasuk dalam lingkungan orang yang terjauh daripada laknat Allah. Permulaan hadis, pembukaan hadis, Nabi sebut, ad-dunya mal'unatun, mal'unu ma fiha. Sesungguhnya dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak semua. Ada pengecualian. Pengecualian ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakannya dilaknat. Maksud dilaknat apa tuan-tuan? Laknat ni bukan laknat maki hamun, tidak. Kadang-kadang makna bahasa Arab lain, makna dalam bahasa kita berbeza. Laknat di sini secara umumnya iaitu jauh daripada rahmat Allah. Yang bermakna dunia ini dan seisinya jauh daripada rahmat Allah. Tak dekat dengan rahmat Allah. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia kata maksud jauh daripada rahmat Allah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dunia ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Fitnah dunia. Nabi setiap kali solat
Nabi tak putus-putus doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selepas baca tahiyat akhir, innaka hamidun majid, sebelum salam Nabi baca doa ni. Apa kandungan isi doa ni? Nabi kata, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu daripada azab kubur, azab api neraka. Aku minta perlindungan daripadamu hidup, memohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada fitnah kehidupan, iaitu fitnah dunia, dan fitnah kematian, iaitu ujian sebelum kita nak mati. Fitnah kehidupan iaitu fitnah dan godaan dunia. Dan fitnah dan godaan nak mati pun ada fitnah, tuan-tuan. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku mohon perlindunganmu daripadamu ya Allah daripada fitnah dan godaan ad-dajjal. Cuma kita nak emphasize ini, wa min fitnatil mahya wa mamat. Nabi ajar kita lepas salat, fasta'iz billahi min arba'in. Nabi kata, selepas kamu baca tahiyat akhir, jangan lupa doa. Minta perlindungan daripada Allah 4 perkara. Azab kubur, azab api neraka, fitnah ataupun godaan kehidupan dan kematian, dan keempat, godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kita dengar Nabi ajar doa ni, tuan-tuan, sebagai satu isyarat Nabi nak tunjukkan memang dunia ni dilaknat. Dunia ni menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapalah yang bercakap ni pun sama juga. Dunia ni mengaburi mata kita. Dunia ni sibuk kita cari dunia, kita desperate cari dunia sampai kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali, tuan-tuan. Kadang-kadang cari dunia tu terlalu lebih. Bukanlah tak boleh nak cari dunia, boleh. Tetapi berpada-pada. Ada kenalan saya, tuan-tuan. Kenal lah, bukan rapat. Kenal. Tak sebut nama, tak mengumpat. Cerita betul. Tapi tak sebut nama. Apa cerita keburukan orang? Saya tak sebut. Tuan-tuan pun tak kenal kawan saya siapa. Ya, ramai kawan. Tapi cerita untuk pengajaran kita lah, pengajaran diri saya, tuan-tuan. Dia 2 tahun lepas dia beli kereta baru. Baru beli. Kereta apa? Kereta best lah. SUV. Kereta Proton X70. Oh, sedap tu bawa kereta tu. Saya pernah test bawa kereta tu, memang sedap. Antara produk Proton yang terbaik, tuan-tuan. Jadi lepas 2 tahun lebih tak jumpa PKP ni, tuan-tuan, ya. Lepas tu tak lama jumpa dia lagi, tukar kereta baru dah. Saya kata, tukar kereta baru dah? Tukar kereta baru. Kereta lama mana jual? Saya ni pun gatal mulut tanya. Kereta lama tu jual ke apa? Hutang ke cash? Hutang ustaz, mana ada cash? Berapa tahun hutang? Maksudnya dia jual kereta yang dia beli 2-3 tahun lepas, 2 tahun lebih lepas tu. Baru 2 tahun dia beli kereta, hutang tak habis bayar, jual. Lepas tu angkat kereta baru, hutang baru. Bayangkan kalau kereta yang tadi dah bayar 2 tahun lebih, maksudnya balance hutang mungkin 5 tahun lagi 7 tahun. Kalau dia buat loan 9 tahun lagi 7 tahun lah. Ataupun dia buat 7 tahun berpinjaman, ada balance lagi 4 tahun lebih. Okey. Tapi dia jual, dah lah jual kereta, market kereta ni jatuh, second hand. Dia bukan macam hartanah. Hartanah ni lain. Kita beli sekarang, next 2-3 years, jual balik, naik lagi harga. Tapi kereta jatuh, beli 120, jual balik, silap 70,000, 50,000 je dapat, tuan-tuan. Jadi saya tak tanyalah, kemungkinan biasanya kalau zaman sekarang ni jual kereta, bayar kat baki pinjaman pada bank tu, rasanya tak cukup, kena top up balik tu. Bayangkan, jadi dah buat pinjaman bank, dah bayar, dah pakai kereta tu 2 tahun lebih, jual kereta tu, angkat kereta baru, buat hutang baru, start balik 9 tahun, contohnya lah. Kan tak menyusahkan namanya tu, bagi saya lah kan. Macam tak berapa nak bijak lah, tak berapa nak bijak. Kalau beli rumah, jual rumah, beli rumah lain okey lah.
harga rumah tak jatuh tuan-tuan. Tapi ni buat hutang baru, hutang lama tak habis bayar, lepas tu tambah lagi hutang, elok-elok lagi baki 5 tahun, 7 tahun, tambah buat balik 9 tahun. Allahu Akbar. Kata apa yang best sangat ni ya. Lepas tu ke tukar kereta baru ni pun tak adalah beza sangat dengan kereta yang apa ni. Beza dia imported dengan kereta tempatan je. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ni orang duk kejar sangat, kadang-kadang dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata dunia ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman sekarang ni orang duk kejar dunia. Kalau kita tengok dekat internet, dekat TikTok, dekat Facebook, orang dia memang dah satu ketagih. Saya jumpa kawan saya, sahabat saya, dia kerja di bahagian psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya kongsi sikit lah tuan-tuan ya, kongsi untuk pengajaran kita. Ya. Dia bahagian psikologi ni, dia bahagian psikologi, dia jaga masalah-masalah psikologi dan menguruskan urusan kaunseling untuk penjawat awam di Putrajaya. Jadi dia duduk sana, dia buat kajian. Macam-macam kes penjawat awam ni, macam-macam kes. Masalah kaunseling, masalah psikologi. Orang zaman sekarang ni sakit mental makin membiak, makin teruk sekarang ni. Jadi dia kata dia kalau ikut kajian, sama ada kajian peringkat antarabangsa, peringkat tempatan, dia kata manusia ni kalau dulu kata ketagih arak, ketagih dadah, sekarang ni ketagih media sosial yang bermacam-macam. Dan dia kata ikut laporan ketagih media sosial ni dia ada step dia akan jadi makin heavy. Dia akan menjadi satu ketagihan yang paling dahsyat. Mula-mula suka post gambar, suka post video dekat media sosial. Tak banyak like tak apa. Yang penting, oh gambar aku ada. Video aku ada. Bila start dah keluar video, orang like suka. Like. Lepas dah banyak like, ketagih like. Bila dah ketagih like, ketagih komen. Bila ketagih komen, ketagih share pula. Berapa ramai share dia punya konten video tu tuan-tuan. Oh. Macam-macam lagi. Jadi ketagih-ketagih ni apa keputusannya? Menjadikan anak-anak remaja, orang zaman sekarang ni desperate nak buat konten. Desperate. Hari-hari mesti ada konten. Nak maintainkan popularitinya dia kena ada konten. Oh, macam-macam. Sebab itulah tak heran kalau kita tengok ya, manusia zaman sekarang ni dia nak bercakap boleh cakap. Walaupun bukan dalam bidang dia. Dalam bidang agama dia bercakap. Yang penting ada konten. Salah. Yang penting aku bercakap, orang suka like, okey. Dan macam-macam lagi tuan-tuan. Oh, bahaya sebenarnya. Wah, inilah dunia ni. Dunia ni menyebabkan kita lupa diri, lupa Allah, lupa batas-batasnya. Yang seksi-meksi yang cerita lah. Biasa saya cerita tuan-tuan. Ada baru-baru ni kisah ada seorang pemuda, orang kaya lah. Dia ada kereta, satu kereta jenama yang diimport daripada Amerika. Saya tak nak sebut jenama kereta tu. Memang kaya, dia seorang usahawan yang berjaya. Ya. Kes dia kecoh sekarang ni tuan-tuan dekat media sosial. Pasal apa? Kes dia berpoligami. Dia kahwin dua. Ya. Kita tak nak cerita pasal hukum poligami, kita tak nak cerita, kita tidak pertikaikan. Ini hukum Allah, kita tak boleh pertikaikan. Cuma kadang-kadang yang menjadikan poligami ni rosak, jalan cara tu lah. Tapi saya nak cerita pasal berada ni tuan-tuan, yang kecoh kat media sosial ni. Poligami tu tak apalah. Kalau ikut syaratnya, ikut undang-undang, is okay. Ya. Dan dia mampu. Dan tanggungjawab dilaksanakan, is okay. Tapi cara dia tu, dia jadi kecoh. Sampai nak cerita orang duk sibuk nak buat konten ni tuan-tuan. Dia sampai buat apa? Dia buat rakaman, dia letak video, dia cerita. Dia cerita macam mana dia jumpa isteri dia. Dia cerita yang dia nak kahwin dua, kahwin satu lagi. Lepas tu dia nak minta retu isteri dia menangis. Macam buat drama lah tuan-tuan. Macam tu sekali saya tengok, ya Allah, pelik sungguh. Ya. Jadi bila tengok tu dengan statement-statementnya, yalah, kalau you nak poligami tak apalah. Kalau you cukup syarat, you mampu, ikut undang-undang, itu yang paling penting. Tak bawa lari anak dara orang, okey. Tapi sampai nak masuk media sosial, nak kecoh-kecoh, nak cerita, timbulkan fitnah dan sebagainya. Saya rasa, kenapa nak sampai macam tu sekali? Kan?
Orang kahwin seorang pun tak heboh gila-gila sangat. Ni, macam dia sangat, macam dia seorang yang buat. Tapi ni nak tengok lah tuan-tuan. Lalas, bila tengok komen-komen semua duk kecam dia. Lepas tu minta maaf. Kan? Jadi bila minta maaf, lepas tu nak salahkan netizen, yalah. Sebab tu Sayyidina Umar mengatakan, ittaqu mawadi'at tuham. Sayyidina Umar mengatakan, hati-hati, jaga-jagalah diri kamu daripada terdedah dengan tuhmah dan fitnah. Maksudnya kita jangan mendedahkan diri kita kepada benda-benda yang fitnah, benda-benda yang boleh menghancur, orang boleh blame kita. Kalau kita sendiri yang campak diri kita benda yang menyebabkan tomahan, Sayyidina Umar kata, fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu salahkan orang lain, jangan salahkan netizen, jangan salahkan orang ramai. Ya, salahkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab dedahkan benda-benda yang menyebab nak konten punya pasal, silap langkah buat konten, orang kutuk, orang kecam, orang bukan puji, dia pun stres. Mula play victim. Macam-macam lagi. Ya. Jadi, dunia. Dan Nabi kata, illa zikrullah, kecuali dunia ini yang mana dia tidak termasuk dalam laknat Allah, kecuali zikrullah. Kalau kita tak nak termasuk dalam dunia yang dilaknat ini, zikrullah, mengingati Allah. Maksud mengingati Allah ini ibadah. Apa saja ibadah? Sembahyang, salat, zikir, zakat, sedekah, iktikaf, majlis ilmu, apa saja. Wa ma walah, dan apa-apa saja yang menjurus kepada zikrullah, dan apa-apa saja. Hatta duniawi yang menjurus kepada zikrullah, itu tidak termasuk di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata wa alimun, dan antara lain yang terkecuali, yang jauh daripada laknat Allah, iaitu orang alim, ulama, ya, yang berbakti menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah dan seumpamanya. Orang alim ini tidak dilaknat oleh Allah. Au muta'allimun, dan Nabi kata atau orang yang belajar. Macam kita ni tuan-tuan, kita ni bukan ulama. Kita bukan orang hebat, ulama-ulama yang besar-besar tuan-tuan. Tetapi boleh tak kita nak menumpang berkat ulama? Boleh tak kita nak menumpang rahmat Allah Subhanahu wa taala sama-sama dengan ulama, termasuk dalam rahmat Allah? Ya. Nabi kata termasuklah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, datang kuliah, belajar ilmu Allah, nak faham agamanya. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang kuliah ini, yang datang majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah di mana-mana saja, bukan di Masjid Al-Falah, tak kira lah. Ya, kalau dia tak boleh pergi masjid, dia gunakan internet ni, dengar kuliah-kuliah yang bagus-bagus, ceramah-ceramah yang bagus, menuntut ilmu, nak belajar. Itu juga termasuk dalam golongan yang diseliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang berterusan. Ya, kenapa kita perlukan rahmat Allah berterusan? Supaya kita tidak termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah jauhkan kita daripada rahmat-Nya. Sebab apa? Kita sendiri yang bawa diri kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala kerana tenggelam dengan fitnah ataupun godaan dunia dan seisinya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sedikit mukaddimah yang kita ceritakan pada malam ini. Insya-Allah kita sambung pengajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Pada bulan lepas saya tak dapat datang. Saya ada urusan ataupun outstation. Tapi kita sambung pengajian Mukhtasar Sahih Bukhari, iaitu ringkasan Sahih Bukhari. Iaitu kita dah lama masuk babul ilm. Sebelum ni kita bincangkan tentang bab keimanan. Kita dah habis dah bab itu. Dan kali ini kita masuk babul ilm, iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang ilmu ataupun proses ilmu itu sendiri. Baik, kita baca hadis yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An ibni Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarih safarnaha
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Baik, pendeknya hadisnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, satu hari Nabi SAW mendahului kami dalam satu permusafiran, yang mana kami ini bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakna wa qad arhaqatna as-salah, maka kami sampai dan kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad arhaqatna as-salah, dan kami terlewat untuk mengerjakan salat. Cerita yang mana Abdullah bin Amr ini seorang sahabat Nabi, dia cerita satu hari dia bermusafir dengan Nabi SAW. Tapi dalam permusafiran itu Nabi jalan cepat. Nabi dengan sebahagian sahabat mendahului. Mungkin unta Nabi laju sikit, unta dia lambat sikit. Jadi sebahagian sahabat cepat. Sampai ke satu tempat. Sampai satu tempat tu ada perigi, ada tempat air dan kat situ. Jadi yang tertinggal ni lambat. Termasuklah Abdullah bin Amr ini, dia terlambat ikut Nabi. Nabi sampai dulu, dia sampai lewat. Fa adrakna, dan kami pun sampai tempat Nabi sampai. Wa arhaqatna as-salah, dan bila kami sampai, kami dah terlewat untuk mengerjakan salat. Iaitu pada tu waktu asar, yang mana ketika itu mereka sampai satu tempat, waktu asar tu dah nak habis. Matahari hampir-hampir tenggelam. Baik. Kemudian dia kata wa nahnu natawadda. Maksudnya setelah itu bila sampai di kawasan itu kami pun berwuduk. Berwuduk untuk salat. Lepas tu faja'alnaha namsahu arjulana. Dan akhirnya sebab nak cepat punya pasal kami berwuduk dan sampai dekat bahagian kaki kami basuh dengan basuhan yang sedikit, iaitu bagian basuhan yang ringan. Bukan basuh yang dengan air yang mencukupi. Maksud bila basuh dengan air yang tak mencukupi ni tuan-tuan, boleh erti kata dalam makna lain asal boleh. Sebab nak cepat punya pasal, jadi bila nak cepat punya pasal tu, jadi berwuduk tu nampak tak sempurna. Baik. Jadi sebab kesan berwuduk nak cepat sangat itu, kemudian fanada bi'a'la sautih, kemudian Nabi SAW meninggikan suaranya. Nabi meninggikan suara apa? Untuk Nabi beri pengajaran ataupun Nabi nak beri teguran. Nabi nampak something wrong berlaku pada wuduk sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi nampak satu benda yang tak bagus berlaku antara para sahabat. Nabi pun meninggikan suara untuk memberi perhatian, untuk memberi peringatan kepada para sahabat. Nabi kata wailul lil aqabi bidan nar. Nabi ucap 3 kali. Celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Nabi sebut 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Maksudnya Nabi kata celakalah tumit-tumit kaki itu nanti yang dekat akhirat nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Sebab apa? Sahabat yang tergesa-gesa nak solat asar yang hampir habis tadi, sehingga menyebabkan mereka tergesa-gesa berwuduk, sehingga kan wuduk mereka tak sempurna. Ada bahagian kaki yang tak kena air. Nabi nampak. Nabi nampak dengan jelas. Ada ulama kata mungkin Nabi tak nampak, tetapi Nabi berdasarkan wahyu yang sampai kepada Nabi SAW. So Nabi nampak ada bahagian kaki yang tak kena, maka Nabi kata celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar oleh api neraka sebab tak kena air wuduk. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari sebut hadis ni, dalam Muslim pun ada, At-Tirmizi ada, Abu Daud pun hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan kenapa Imam Bukhari dia masukkan hadis ini dalam babul ilm, dalam bab ilmu. Kenapa? Ada sebab dia. Baik. Okey. Pertama sekali, hadis ini menunjukkan bahawa boleh tak kita melewatkan solat? Boleh.
Hukumnya diharuskan untuk kita melewatkan solat selagi mana tidak sampai pada waktu yang betul-betul penghujungnya. Ya. Tetapi kita tak nafikan bahawa solat pada awal waktu itu yang terafdal, itu yang terbaik. Nabi kata, ahabbul a'mali ilallah as-salatu li awwali waqtiha. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Nabi kata, as-salatu li awwali waqtiha, iaitu salat pada awal waktu. Maksudnya, salat awal waktu dia ada pahala bonus. Sebagai contoh, Zuhur masuk pukul berapa? Zuhur 1.20. Lepas azan, lepas solat sunat, kita pun solat berjemaah awal waktu. Tak tangguh-tangguh. Dia ada pahala bonus. Pahala jemaah lain. Pahala jemaah 27 kali ganda itu lain. Tapi ada pahala lain. Iaitu solat pada awal waktu ada bonusnya. Jadi kalau orang yang solat pukul 2 petang, yang solat zuhur pukul 2.30 petang, jatuh haram tak? Tak haram. Masih lagi dalam range waktunya. Masih lagi dalam waktu zuhur. Okey. Tetapi apa yang rugi? Dia tak dapat pahala bonus. Tak dapat pahala solat awal waktu. Ya. Baik. Macam mana kita nak identify solat awal waktu? Ini disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata, iaitu selepas azan ataupun selepas masuknya waktu dalam tempoh untuk kita berwuduk, dalam tempoh untuk kita pakai baju, berjalan kaki untuk pergi ke masjid, itu disebutkan sebagai awal waktu. Lebih kurang kira-kira 10 minit ataupun 15 minit selepas azan. Itu waktu yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi awal waktu ni iaitu dalam tempoh yang tak panjang. Lepas azan tu 10 ke 15 minit, itu saja. Kalau lebih daripada itu, maka tidak. Dan sebahagian ulama mengatakan tempoh awal waktu tu lebih kurang dalam 7 rakaat. 7 rakaat. Ada tak solat 7 rakaat? Tak ada solat 7 rakaat. Kecuali kalau kita buat witir. Witir boleh 7 rakaat. Kita bayangkan solat witir itu 7 rakaat. Itu lebih kurang dalam 10 minit, lebih kurang dalam 12 minit lah, 13 ke 14 minit. Itu yang disebutkan sebagai solat awal waktu. Kalau kita solat dalam range waktu yang sebegitu, ada pahala bonus. Tapi boleh tak kalau kita nak tangguhkan solat kita, tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang Allah firmankan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat fardu itu diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang tertentu. Iaitu ada waktu mula dan ada waktu habis. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Subuh bila start, ya, terbitnya fajar sadiq. Bila habis waktu subuh, iaitu terbitnya matahari, iaitu syuruk. Zuhur bila masuk, iaitu apabila tergelincir je matahari ke arah timur, ada bayang-bayang di sebelah barat. Dan bila habis waktu zuhur, iaitu bayang-bayang satu objek sama panjang dengannya. Bila masuk waktu asar, iaitu bila bayang-bayang objek lebih panjang daripada objeknya. Itu start masuk waktu asar. Habis waktu asar bila? Iaitu terbenam bulat matahari. Tinggal kekuningan saja. Bila masuk maghrib, iaitu tenggelam bulat matahari, iaitu yang tinggal hanya mega merah. Bila masuk waktu isyak, iaitu hilangnya kemerahan, kekuningan atas langit, gelap sungguh dah langit, masuknya waktu isyak. Habis isyak bila? Iaitu bila azan subuh, habislah isyak. Ini. Solat kalau disebutkan sebagai dalam waktunya tertentu, tidak menjadi masalah. Ya, kalau kita katalah, ya, sekarang ni pukul apa? Sekarang ni pukul 8.20. Ada orang datang masuk solat maghrib. Boleh tak? Boleh. Hukumnya apa? Makruh ke haram ke? Selagi mana tidak berada di penhujung waktu, hukumnya harus. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak menggalakkan solat itu dilewatkan. Rugi. Macam tadi kan azan, kita pun solat maghrib awal waktu. Dapat pahala 27 kali ganda, dapat pahala bonus. Orang yang datang 8.20, baru nak solat maghrib, haram tak? Tak haram. Makruh tak? Tak makruh. Tapi dia hilang fadilat solat awal waktu. Cuma disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam mazhab Syafi'i, ada menceritakan tahap
salat itu disebutkan waktu fadilah, iaitu waktu yang paling afdal, iaitu awal waktu kita dah bincangkan tadi, ya. Dan ada disebut waktu ikhtiar ataupun waktu jawaz, waktu yang boleh kita tangguhkan, tak makruh, tak haram. Dan ada waktu yang bila kita salat jadi makruh kalau kita menangguhkannya dengan sengaja. Dan ada waktu yang jatuh haram kalau kita tangguhkan, walaupun masih dalam waktunya. Baik, kita bincangkan sedikit tuan-tuan. Baik, bilakah penangguhan solat itu daripada awal waktu menjadi makruh? Ya, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, apabila waktu yang terbaki ataupun waktu yang masih berbaki itu cukup-cukup untuk rakaat solat pada waktu itu. Contoh, kalau dia solat Zuhur. Dia solat Zuhur sekarang ni asar pukul berapa? 4.30. Dia solat pukul 4.25. Hukumnya makruh kalau dia tangguhkan dengan kesengajaan sebegitu. Kerana apa? 5 minit ni tuan-tuan, kalau ikut cara secara ideal, memang cukup 4 rakaat. Maksudnya kalau dia buat tu dengan kadar yang sederhana, 5 minit cukup untuk 4 rakaat. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu azan. Kalau tempoh yang dia tangguh itu dengan waktu yang berbaki cukup-cukup untuk 4 rakaat, maka hukumnya makruh. Dan boleh kalau penangguhan itu jatuh kepada haram. Maksudnya, okey, Zuhur dia tangguh. Tak naklah 1.30, nantilah. Pukul 2 lah salat. Pukul 2 nanti tengoklah pukul 2 lah. Tangguh pukul 3. Tangguh 3.30. Tangguh pukul 4 pun tak semayang lagi. 4 suku pun tak semayang. 4.25 pun tak semayang. Lagi 5 minit dah masuk waktu asar. Dia solat asar lagi 2 minit dah masuk waktu. Dia solat Zuhur lagi 2 minit dah masuk waktu asar. Di sini ulama kata penangguhan dengan sengaja jatuh haram walaupun masih lagi berada dalam waktunya. Kerana apa? Sebab 2 minit dia solat Zuhur itu hanya sebahagian rakaat saja yang berada pada waktunya dan sebahagian yang lain luar daripada waktunya. Nampak tak? Ya. Ini kita kata penangguhan dengan sengaja, tanpa keuzuran. Patut boleh solat awal waktu, duk tangguh, lagi 2 minit tinggal. Dia pun kelang kabut sembahyang Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, masuk asar. Maksudnya dia dapat masuk Zuhur tu 2 rakaat, lagi 2 rakaat asar dah masuk. Jadi tunai tak? Tunai. Dia bukan qada. Asalkan dapat 1 rakaat dalam waktunya, dalam hadis dapat rakaat, dapat solat, tak jadi qada. Tapi tetap penangguhan ini dinamakan secara kategori haram. Tapi kalau kes yang lain tertidur ya, penat sangat 12.30 tidur hari Sabtu, tidur pak sedap-sedap pukul 4 suku. Alamak, 4 suku. Dia pun bangun, ya, pergi wuduk apa semua. Okey, lagi 5 minit. Ini lain cerita. Kalau tak sengaja, itu lain cerita. Kalau sengaja, okey, memang jatuh kepada hukum haram dan jatuh kepada hukum makruh. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa menangguhkan solat bukanlah satu benda yang keji, bukanlah benda yang haram, ya. Jadi boleh kalau kita nak tangguhkan pada waktu-waktu yang lain. Kalau sekarang ni di solat maghrib, okey lagi. Isyak tak masuk, isyak lagi dalam 11 minit. Masih lagi boleh. Tak adalah jatuh makruh, tak adalah jatuh haram. Masih lagi lebih. Kalau nak buat 8.25 ni, bukan 3 rakaat, lebih lagi rakaat boleh dapat. Tetapi tak ada fadilat awal waktu. Tapi tetap tidak digalakkan tuan-tuan. Rugi. Ya? Rugi. Sebab tu, Tok Guru marah ni. Ya, kalau jenis yang duk lambat-lambat sembahyang, dia pergi, kau ni nak jadi apa? Nak jadi setan ke apa? Ya. Jadi kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz kita ni, mak-mak kita duk keras kata, pergi sembahyang. Ni kau lewat-lewat kau salat ni nak jadi apa? Betul lah, kan? Tapi haram ke ustaz lewatkan ustaz? Tak haram. Tapi kenapa ustaz kita duk garang sangat? Mak kita garang sangat. Azan dia tak boleh rehat sikit, pergi sembahyang. Yalah, dia tak nak kita rugi. Dia tak nak kita hilang fadilat. Ya, boleh nak sembahyang pukul 3 petang, Zuhur tu boleh. Tak ada masalah. Subuh nak solat 45, boleh, harus. Waktu jawaz. Waktunya diharuskan. Tak berdosa, tak haram.
Tapi rugilah, tak dapat fadilat awal waktu, apatah lagi tak pergi berjemaah dekat masjid. Rugi serugi-ruginya tuan-tuan. Baik, itu pengajaran yang pertama, ya. Baik, kedua tuan-tuan, yang disebutkan dalam hadis ni, yang disebutkan, maksudnya Ustaz kan, saya ulang balik bab solat tu, kan kenapa Nabi dan para sahabat menangguhkan solat, sedangkan dalam perjalanan tu boleh solat. Ya, memang boleh solat lah, ya. Kenapa Nabi tak solat tengah-tengah perjalanan? Maksudnya Nabi melewatkan solat atas nak menunjukkan benda tu diharuskan. Ya. Tapi ada orang kata Nabi menangguhkan solat sebab tak ada air. Tak juga. Kalau dalam perjalanan tak ada air, Nabi boleh tayamum. Dalam perjalanan kan waktu dah masuk, so tayamum. Tayamum. Solat dalam perjalanan. Sampai suatu tempat jumpa air. Adakah wajib solat balik? Dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Sebab memang kita dalam keuzur dalam perjalanan. Dalam perjalanan, okey, zaman dulu musafir ada RNR, tak ada. Tidak ada RNR. So tak ada air. Kalau tak ada air, boleh tak kita bertayamum untuk dapatkan fadilat solat waktu? Adakah kita kena tunggu cari tempat ada air? Tak wajib tuan-tuan. Kalau tempat tu memang tak ada air. Kalau kita bayangkanlah macam mana kita daripada Mekah pergi Madinah, pergi umrah kan, nampak padang pasir macam mana. Dulu RNR tak ada. Zaman sekarang ni ada RNR lah kalau Arab Saudi moden ni. Itu pun RNR Arab pun serabut juga tengok dia tuan-tuan. Nak bandingkan dengan RNR kita. RNR kita ni cantik, bersih. Lepas tu Arab datang dekat sini, bila tanya Arab, kau suka apa kat Malaysia? Dia kata aku suka RNR kat Malaysia best. Sebab RNR kat Malaysia cantik, bersih, clean, ya. RNR Arab hancur tuan-tuan. Arab Saudi lah, hancur. Nak masuk tandas pun takut juga sebenarnya. Ya. Tak ada nampak macam kita nampak macam rumah. Ya, wallahu alam lah, tuan-tuan yang biasa beritahu lah macam mana, ya. Jadi tuan-tuan, jadi zaman dulu tu kalau nak kata Nabi tak nak solat awal waktu sebab tak ada air, tak boleh juga. Tapi Nabi menangguhkan solat atas sebab syariat, atas sebab Nabi nak tunjuk benda tu diharuskan. Ya. Tapi dalam kebanyakan waktu Nabi memang solat awal waktu. Tak pernah Nabi miss awal waktu. Awal waktu. Tapi kadang-kadang Nabi melewatkan. Pasal apa? Nak menunjukkan benda tu tak haram, benda tu tak makruh, benda tu tak berdosa. Ya. Macam contohlah Nabi dalam hadis-hadis yang disebutkan, Sayyidah Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi buang air kecil berdiri. Ya. Pengalaman dia hidup bersama dengan Nabi, tak pernah tengok Nabi buang air kecil berdiri. Tapi ada satu hadis, Huzaifah pernah lihat Nabi buang air kecil berdiri. Itu perbuatan bukan menunjukkan kencing berdiri itu sunat, tidak. Tapi Nabi buat sebab nak menunjukkan benda itu bukan haram, benda itu dibolehkan. Jadi ada kadang-kadangnya Nabi buat bukan digalakkan, tapi benda itu boleh. Untuk sahabat faham, benda itu bukan haram, benda itu bukan makruh, tapi boleh untuk dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi boleh, tapi Nabi menangguhkan. Kalau Nabi solat awal waktu dengan tayamum, katakanlah sampai satu tempat dah jumpa air, waktu zuhur ada lagi, nak kena qada tak? Dalam mazhab Syafi'i tak payah. Sebab kita solat dengan tayamum tu sudah dikira sah. Azan dah. Baik, kita bagi laluan azan. InsyaAllah sebelum kita, ya. Bunyi jam tu suspend betul. Dia mengelirukan. Terima kasih. Ya. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun sekali, kita katakanlah tak ada air, kita pun buat tayamum. Allahu Akbar. Tengah semayang Allah dah takbir aja, bunyi air paip. Bunyi air tu. Kena batalkan solat ke? Tak perlu. Kecuali nak takbir aja bunyi air. Tak boleh solat. Sebab solat tak start. Once bila solat dah start, okey, continue dengan tayamum tu. Walaupun air tengah turun mencurah-curah, walaupun hujan turun, teruskan solat dengan tayamum tu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya? Baik, kedua pengajaran daripada hadis ini menunjukkan bahawa wajib meratakan air pada seluruh anggota wuduk. Kalau muka, daripada sini sampai sini. Daripada tempat pangkal rambut ni, tempat yang tak ada rambut ni, sampai dekat tulang ni, tulang dagu ni. Ya, kalau telinga tu, dia punya lebar tu, anak telinga, sini sampai sini. So, itu yang wajib. Tak boleh tak kena air.
ya, maka untuk kita lebih selamat, kita lebihkan basuhan. Lepas tu dalam hadis Nabi menggalakkan tahjil, ya, melebihkan basuhan. Maksudnya bukan lebihkan basuhan. Sampai kat bawah ni Nabi basuh. Supaya apa? Semua kena. Kalau tangan tu jangan betul-betul ngam kat siku, lebih sikit sampai dekat lengan. Supaya yang wajib tu confirm kena. Kalau kaki tu jangan sampai dekat buku lali, tapi sampai dekat betis sekali. Nabi SAW basuh. Kalau kepala lain, kepala dia bukan meratakan pada seluruh rambut menurut mazhab Syafi'i. Cukup kalau kita sentuh sedikit sudah memadai. Tetapi sunnahnya tetap sapu seluruh kepala. Sunnahnya macam mana? Nabi sapu seluruh kepala. Sapu sampai patah balik depan. Itu sunnah Nabi. Tapi kadar wajib sikit pun sudah memadai. Tapi tak digalakkan lah. Kita tak digalakkan dalam kita menghidupkan sunnah Nabi, biar kita buat sunnah sebetul-betulnya. Kita buat dalam keadaan yang sempurna. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kadar wajib sapu macam ni pun dah cukup, sapu jambul pun dah cukup. Tetapi dalam mazhab Syafi'i juga Imam Syafi'i kata disunatkan sapu seluruh kepala littiba', iaitu mengikut sunnah Nabi SAW, ya. Jadi sebab itulah Nabi nampak ada sebahagian sahabat bila berwuduk dia punya tumit tak kena air. Maka di situlah Nabi dok tegur, Nabi tinggikan suara supaya semua dengar, celakalah tumit kaki yang tak kena air wuduk yang akan dibakar oleh api neraka. Jadi menunjukkan sesiapa yang tidak berwuduk dengan sempurna atas sebab kecuaiannya, atas sebab dia tidak berjaga-jaga, dosanya sangat besar sehingga dibakar oleh api neraka, tuan-tuan. Kenapa implikasi begitu besar, tuan-tuan? Sebab bila wuduk tak sempurna, mana mungkin solat kita akan sempurna. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, miftahus salati al-wudu. Nabi kata kunci salat itu adalah wuduk. Ya, maksudnya dalam miftahus salati at-tahur dalam riwayat lain. Maksudnya kunci bagi salat itu adalah bersuci. Kalau kita berhadas kecil, kena berwuduk. Kalau kita berhadas besar, kena mandi junub, barulah sah salat. Jadi sebab itu ulama kata kategori termasuk kategori yang besar dosanya. Tuan-tuan pernah ingat ada satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi lalu dalam kawasan kubur, Nabi terdengar dua orang diazab di dalam kubur. Nabi kata pertama, sebab dia lepas kencing tak cebok. Terus pakai seluar, terus pakai spenda, tuan-tuan, tak cebok. Kedua, kena seksa dalam alam kubur sebab dia suka adu domba, duk fitnah orang sana sini. Nabi kata dua-dua ni benda kecil aja, bukan benda yang besar, tapi kecil, tapi dosanya besar. Kerana apa? Lepas kencing tak cebok. Macam mana nak suci? So bila tak suci, menanggung najis. Bila menanggung najis, tak sah salat. Itu implikasi dia, tuan-tuan. Jadi sebab itulah Nabi kecam mana-mana anggota yang tak kena air wuduk, maka hukumnya akan dibakar dekat api neraka, tuan-tuan. Jadi kebetulan berlaku dalam hadis ni, Nabi nampak tumit kaki tak kena air wuduk. Tumit kaki. Kalau tak kena jari-jari, muka tak kena sikit, kena. Sebab tu kita kena berhati-hati. Jangan terlalu berhati-hati pun tak boleh juga, ya. Baik. Kita bagi laluan azan. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran daripada hadis ni wajib anggota wudu, iaitu wajib mengena pada seluruh anggota. Ya. Kalau telinga sunat, dia bukan wajib. Kepala dapat sapu sedikit pun dalam kawasan kepala tu harus menepati rukun. Tapi tak dapat pahala sunat. Pahala sunat sapu seluruh kepala berdasarkan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi penting dalam berwuduk ini sehingga mana dia akan menjadi penyebab salat kita sah ataupun tidak, ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan, menunjukkan bahawa keharusan untuk kita meninggikan suara untuk menyampaikan ilmu. Macam Nabi dia nampak para sahabat tak mengena saja, Nabi tinggikan suara. Bagi penegasan. Boleh kalau kita nak sampaikan. Ya, tapi jangan menjerit lah. Macam ceramah politik ke janganlah. Tinggi suara macam kita pakai mikrofon. Kadang-kadang bila sampai cerita tentang azab neraka, kita tinggikan suara sikit bagi orang takut. Itu dibolehkan. Sebab apa? Nabi menegur para sahabat,
Nabi menyampaikan hadis dengan suara yang agak tinggi. Dalam bab ini pun Imam Bukhari menyebut babu man rafa'a sautahu bil ilm. Dia kata bab orang yang meninggikan suara untuk menyampaikan ilmu. Maksudnya diharuskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, mengikut keadaan tertentu. Ya. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bab ilmu wajib menyampaikan ilmu kalau kita tahu perbuatan itu bercanggah dengan hukum syarak. Kalau kita nampak benda tu salah dan memberi implikasi yang tak bagus, terutama pada ibadah seseorang, kita wajib tegur. Ada sekali saya pernah semayang dekat Masjid Negara. Kebetulan tu memang dah lambat dah. Sebab saya pun cari parking susah. Lepas tu kita pun semayang, khutbah pun dah start. Bila nak beratur wuduk pun beratur juga. Bila sampai kat turn saya, depan saya tu berwuduk. Saya nampak brother tu terhegeh-hegeh, dia dalam keadaan nak cepat. Sampai dia punya siku belakang ni tak kena. Saya nampak dua-dua siku. Dia tak cepat punya pasal sampai siku tak kena. Kata, bang, nanti bang. Siku tak kena tu. Tu tak kena air. Tak kena ke? Tak kena. Dia buat apa? Dia wuduk balik semula. Allah mak, buang masa lagi. Lama aku tunggu. Ya kan? Sepatutnya tak payah ulang lah. Basuh dekat siku tu balik. Basuh tangan tu semua balik. Lepas tu sapu kepala. Tak perlu nak ulang balik. Ini start daripada ulang balik. Tak apalah. Untuk lebih selamat kan. Ya. Dan ada juga yang cakap, Ustaz, saya nampak ada orang berwuduk, dia punya muka tu tak sapu habis sampai sini. Habis tak tegur ke? Tapi tak tahulah, tak tahu macam mana dia kata. Rasa tak sah kan Ustaz? Memang tak sah lah wuduknya. Bila tak sah wuduknya, tak sah lah solatnya. Jadi apa hukum dia? Saya kata hukum makcik tak tegur pasal apa? Makcik kena tegur. Segan lah Ustaz. Janganlah macam tu. Kalau nampak lain kali kena tegur. Wajib. Ya. Kalau ikut hukum, makcik yang tak tegur ni, yang tahu benda tu salah, yang tahu benda tu tak betul, nampak ada perempuan lain berwuduk, dia punya tepi ni tak kena, sebab nak cepat, kita yang nampak wajib tegur. Kalau tak, kita berdosa. Sebab benda tu akan memberi implikasi kepada ibadah dia. Itu kita kena ingat. Ya, segan lah. Bukan masa nak segan. Kita bukan suruh tegur jerekah, tegur baik-baik. Kak, ni tak kena kak. Tak sah tu kak. Okey lah. Kalau kita apa ni? Dah tua-tua bangka, wuduk pun tak reti. Memang member marah lah. Kau tegur lah baik-baik. Kan? Pakcik, wuduk tak kena. Kena, orang tak kisah. Ni kadang-kadang segan tak bertempat. Ya. Lepas tu kata, segan lah Ustaz. Janganlah malu. Kan Ustaz, malu kan sebagian daripada iman. Dia hujah kita balik. Di sekolah kita balik. Kan ada hadis malu tu sebagian daripada iman. Yalah, bukan semua jenis malu. Tak semua jenis malu. Ada malu yang positif dan ada malu yang negatif. Betul tak? Ya, malu nak buat maksiat, yes, itu wajib. Ada malu yang sunat. Ada malu yang haram. Malu nak amar ma'ruf nahi mungkar, itu berdosa. Ya, jadi tak semua malu kita boleh pukul rata, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa setakat itu saja yang dapat kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.